Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan, puan-puan. Alhamdulillah, kali ini saya berdiri lagi di pentas Success Academy kita, dan kali ini saya nak membicarakan bagaimana untuk kita mencapai tahap Auto Sales Master. Dan seperti mana yang kita tahu, dalam Atomy, yang paling penting bukan sekadar mencapai Sales Master, sekali capai, dan kita tahu nak capai Sales Master ni, pertama kita mestilah seorang Special Agent, iaitu sama ada kita capai Special Agent dengan membuat pembelian peribadi sebanyak 700,000 PV, ataupun kita naik menjadi Special Agent melalui kekuatan grup PV kita, iaitu kita dapat 1.4 juta PV di kiri dan 1.4 juta PV di kanan pada bulan sebelumnya, maka pada satu hari bulan kita menjadi Special Agent. Dan kemudian kita mula fight. Kita mula fight untuk menjadi Sales Master dalam satu cycle, iaitu 15 hari dengan mengumpul 2.5 juta PV di kiri dan 2.5 juta PV di kanan, maka Sales Master lah kita pada ketika itu. Baik, persoalannya ramai orang mampu untuk jadi Sales Master. Mudah untuk jadi Sales Master. Tetapi untuk maintain, untuk kekalkan kedudukan sebagai seorang Sales Master, itulah yang menjadi cabarannya. Jadi hari ini saya nak bincangkan bagaimana untuk kita menjadi seorang Auto Sales Master. Pertamanya sekali, pastinya kita perlu tahu apa yang kita nak capai. Sebab kalau kita nak gerakkan sesuatu pun, kita perlu ada satu matlamat yang jelas dalam hidup kita. Matlamat itu mungkin dalam bentuk yang kita boleh nampak. Contoh, kalau saya kata saya nak menjadi seorang yang berjaya, berjaya itu adalah satu perkara yang sangat subjektif dan kita tak nampak. Bagi seorang yang berpendapatan RM1,000, maka kalau dia mendapat RM5,000, itu satu kejayaan. Bagi seorang yang dah biasa dapat pendapatan gaji RM6-7,000, maka dia perlukan sesuatu pendapatan RM20,000. Mungkin bagi dia itu yang merupakan satu kejayaan. Bermakna kita kena tetapkan berapakah pendapatan income yang kita nak dapat. Dan sebagai seorang Islam pula, dia kena tetapkan berapakah infak ataupun zakat yang dia nak keluarkan. Jadi oleh sebab itu, sebagai seorang yang nak berjaya, kita kena tahu, kita kena letakkan sasaran kita, ataupun mungkin kita mahu membeli sebuah kenderaan, kita nak membina sebuah surau, kita nak beli sebuah rumah misalnya. Jadi kita kena ada sasaran itu. Kenapa perlu ada sasaran? Kenapa perlu ada matlamat? Sebab dengan adanya sasaran dan matlamat itu, maka ia adalah umpama satu fuel ataupun petrol yang dari dalam diri kita yang akan menjadi menjana kekuatan energi kepada kita. Jadi oleh sebab itulah kita kena tahu apa yang kita nak. Dan kemudiannya bila kita dah tahu apa yang kita nak, bagi memperkasa, memperkukuhkan lagi semangat jitu kita, dorongan untuk mendorong diri kita, maka kita perlu tahu kenapa, untuk apa kita nak capai Auto Sales Master. Selain daripada mendapat duit, untuk apa duit itu? Kan, ke mana nak dibelanjakan, ke mana nak diagihkan, apa yang dia boleh lakukan kepada kita, siapa yang kita nak bantu. Sekarang misalnya di musim COVID, di musim PKP, siapa yang boleh kita bantu untuk kita keluarkan daripada masalah dan sebagainya. Bagaimana dengan pendapatan itu nanti mampu menukar kehidupan kita, mengubah kehidupan kita daripada kehidupan yang biasa-biasa menjadi satu kehidupan yang luar biasa. Kan? Jadi oleh sebab itu kita kena letakkan satu kekuatan selain daripada apa, kenapa, dan seterusnya baru kita pergi kepada bagaimana untuk kita melakukannya. Jadi bila kita bercakap tentang bagaimana untuk melakukannya, maka kita tidak dapat lari untuk membina satu habit, satu tabiat. Sebab bila kita nak berjaya dalam hidup, orang berjaya bukan kerana tindakannya. Tindakan itu dia mungkin hari ini buat, esok tak buat. Hari ini dia call orang, esok tak call. Hari ini dia buat meeting, esok tak buat. Hari ini dia mula bercerita, esok tak bercerita. Kerana hanya itu dalam bentuk tindakan. Kita mahu ia menjadi satu habit. Yang mana bercerita itu satu perkara yang dia buat setiap hari. Dia telefon orang, itu adalah perkara yang dia buat setiap hari. Dia buat meeting adalah perkara yang dia buat secara regular. Secara boleh dikatakan sepanjang masa. Jadi oleh sebab itu, kita kena bincangkan tentang 8 perkara
perkara yang boleh dilakukan untuk membina habit seorang yang berjaya. Baik, tidak dapat tidak. Okey, tidak dapat tidak. Yang pertamanya sekali, orang berjaya adalah mereka yang banyak membaca. Okey, banyak membaca. Sebab apabila kita banyak membaca, kita menambah ilmu pengetahuan. Bukan sahaja kita membaca tentang atomi, bukan sahaja kita membaca tentang marketing plan, bukan sahaja kita membaca tentang produk-produk, tetapi dalam masa yang sama, kita juga kena belajar tentang bagaimana nak bercakap, bagaimana nak menyampaikan, bagaimana untuk mendorong mereka yang ada di dalam rangkaian kita, bagaimana untuk mengadakan satu meeting yang boleh meeting yang berjaya, bagaimana untuk kita mempengaruhi orang lain dan sebagainya. Dan ini semuanya perlukan skill, dan skill datang melalui pembacaan dan seterusnya latihan. Cubalah kita bagi tak banyak pun, sekurang-kurangnya lah kan, sekurang-kurangnya ialah 15 minit setiap hari sudah cukup untuk kita meningkatkan ilmu kita dan juga skill kita. Dan saya ingin syorkan satu buku yang mana saya sendiri telah baca pada tahun 1993. Buku inilah yang mengubah saya daripada orang biasa kepada orang yang luar daripada orang biasa-biasa kepada orang yang luar biasa. Pencapaian biasa-biasa kepada pencapaian yang luar biasa. Apa dia? Buku ini ditulis oleh seorang penulis bernama Dale Carnegie. Apa bukunya? How to Win Friends and Influence People. Ya, bagaimana untuk memenangi hati kawan dan bagaimana untuk kita mempengaruhi orang yang ada di sekeliling kita. Dan saya sangat menyarankan semua orang pergi dapatkan buku itu dan baca buku itu. Dan begitu juga selain daripada buku itu, saya ingin berikan satu lagi idea tentang buku, iaitu tajuknya ialah See You at the Top. See You at the Top ini adalah ditulis oleh Zig Ziglar. Dia juga adalah seorang motivator di peringkat dunia yang memberikan banyak program-program motivasi, terutama dalam dunia networking, dan ramai orang mencapai kejayaan dengan mengamalkan tip-tip kejayaan yang dikongsikan olehnya. Dan selain itu juga kita kena rajin menonton video. Kan, dengan menonton video kita boleh lihat dan dengar sendiri apakah perkongsian-perkongsian yang diberikan oleh orang yang telah berjaya. Sebab kejayaan ni tuan-tuan, dia meninggalkan jejak. Okey, kejayaan meninggalkan jejak. Kalau seseorang itu telah capai satu kejayaan, maka kita boleh tiru kejayaan dia. Sekiranya kita lakukan apa yang dilakukan. Macam mana kita nak tahu seseorang itu melakukan sesuatu perkara? Tidak lain dan tidak bukan, kita kena dengar daripada mulutnya sendiri. Dan untuk mengetahui tentangnya, tidak dapat tidak, kita kena lihat, menonton videonya dalam channel Atomy. Okey, dalam channel Atomy, iaitu satu YouTube dan juga di YouTube rasmi Atomy, ya, banyak sebenarnya video-video yang boleh membantu kita. Dan saya seringkali melihat video-video kejayaan, ya, Imperial Master kita, kejayaan Crown Master kita, kejayaan Royal Master kita, bagaimana dia membina kejayaan dia, bagaimana dia melakukan pekerjaan dia, bagaimana dia mempengaruhi orang lain. Dan ini memberikan kita inspirasi dan memberikan kita idea dan seterusnya memberikan kita semangat untuk melakukan sesuatu. Juga lihat video-video yang dihasilkan oleh Pak Hanggel sendiri. Apa misi dia tentang syarikat? Apa visi dia tentang syarikat? Kemana sebenarnya yang dia nak bawa konsep bisnes Atomy ni sampai ke mana? Jadi benda-benda macam ni akan memberi kita kefahaman yang lebih luas tentang apa itu Atomy. Sebab untuk kita berjaya dalam Atomy ini, kita kena bercerita kepada orang. Kan kita tahu dalam Atomy ini bisnes yang sangat mudah, yang tak payah nak keluarkan satu sen pun, yang hanya berbelanja apa yang perlu dibelanjakan, tak payah nak maintain tiap-tiap bulan, ya, maka tak payah nak jual-jual. Yang perlu kita lakukan, pergi ke shopping mall Atomy, kita belanjakan apa yang kita perlu dan seterusnya kita ceritakan. Jadi bila kita nak ceritakan kepada orang lain, ya, kita nak ceritakan kepada rangkaian di bawah kita, kita nak ceritakan kepada mungkin customer ataupun consumer yang nak bersama dengan kita, secara tidak langsung
kita kena ada idea tentang atomi. Kan? Kita kena boleh berkongsi maklumat tentang atomi dan kita kena menyampaikannya dengan penuh yakin. Kita tak boleh menyampaikannya dengan pengetahuan yang separuh atau sekerat-sekerat. Tak boleh. Kita kena menyampaikannya dengan penuh perasaan. Pemindahan perasaan, transfer of feeling mesti ada. Iaitu bila kita menyampaikannya dengan penuh perasaan, dengan penuh enthusiasm, iaitu dengan penuh minat, maka akhirnya orang akan dapat rasakan getaran yang ada daripada kita. Orang akan percaya kepada apa yang kita sampaikan. Dan ini akan mempengaruhi secara tidak langsung orang untuk membuat keputusan bersama-sama dengan kita. Baik, yang ketiga yang perlu dilakukan sangat penting, iaitu kita kena menghadiri mesyuarat. Okey, kita kena hadiri mesyuarat dan kita kena buat mesyuarat juga. Ya, dengan pertama menghadiri mesyuarat. Maksud menghadiri mesyuarat ialah kita kena misalnya ada one day seminar. Kan? Kalau kita ada one day seminar, maka kita kena hadiri, dengar, tengok. Melalui one day seminar kita dapat apakah produk-produk terkini yang ada dalam pasaran atomi. Melalui one day seminar kita dengar perkongsian-perkongsian yang baik daripada rakan-rakan dalam atomi. Dan kita tengok sukses akademi kita, tengok kejayaan-kejayaan yang dicapai supaya dia memberikan kita semangat, kekuatan ya untuk terus bersungguh-sungguh mencapai kejayaan dalam atomi. Dan seterusnya juga kita kena ada mesyuarat di kalangan kita dengan mereka yang ada dalam rangkaian kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh buat beberapa siri mesyuarat. Satu adalah mesyuarat untuk kesemua mereka yang ada dalam rangkaian kita. Tak kira di kaki kiri, tak kira di kaki kanan, ya, semua mereka, semua ranting-ranting lineage kita tu semua kita adakan sekali mesyuarat. Okay, berbincang tentang perancangan, berbincang tentang produk dan sebagainya. Dan kita kena juga micromanage, mengurus secara mikro grup-grup yang ada di bawah rangkaian kita itu tadi. Mungkin kali ini pula kita dah buat semua, kali kedua pula kita buat hanya untuk mereka yang ada di kaki kiri sahaja. Mesyuarat dengan orang yang ada di kaki kiri saja, ataupun mesyuarat dengan orang yang ada di kaki kanan saja, ataupun kita mesyuarat dengan mereka yang nak fight ataupun nak bersaing untuk menjadi sales master pada cycle ini. Maka kita mesyuarat untuk grup dia saja, merancang untuk grup dia saja. Bagaimana untuk kita naikkan leader yang ada, pemimpin yang ada dalam kumpulan itu dinaikkan menjadi sales master. Sebab kita kena faham, untuk kita kekal sebagai auto sales master, maka kita perlu membina mereka yang ada dalam rangkaian kita untuk naik sama-sama. Kita tak boleh sebenarnya nak jadi auto sales master kalau kita hanya pentingkan diri kita sendiri sahaja. Contoh misalnya kita tengok PV kita dah dapat 2.5 juta kiri, dah dapat 2.5 juta kanan, kita rasa selesa, kita complacent, maka kita pun duduk kat rumah, kita tak buat apa-apa. Kita kata apa? Passive income. Jadi tak payah buat apa-apa. Dapat 2.5 juta kiri, dapat 2.5 juta kanan, dah rehat, relax. Tak boleh. Kita kena tengok di dalam rangkaian kita itu siapa di antara mereka yang sedang aktif dengan membuat pembelian, grupnya sedang aktif dengan perkembangan rangkaian dan sebagainya. Maka kita kena tentukan siapa mereka dan kita kena ambil mereka, kita kena latih mereka, kita kena bersama dengan mereka, kita kena buat meeting yang kecil bersama grup mereka supaya mereka dapat capai sales master seperti mana kita pernah capai. Jadi apabila kita ada 2 sales master di kaki kiri kita, kita ada pula 2 sales master di kaki kanan kita yang sentiasa capai tahap sales masternya, kita auto sales master. Tak payah kita fikir sangat untuk jadi auto sales master ni, kita hanya memikirkan hanya untuk mencari orang yang nak membeli produk. Tak perlu begitu. Kita hanya memikirkan siapa yang nak kita naikkan, maka mereka akan fikirkan siapa yang patut menjadi consumer, membeli produk, menjadi produk lover. Sebab itu adalah perkara yang keempat, iaitu perkara menjadi produk lover, menggunakan produk. Kan? Menggunakan produk ini adalah merupakan satu perkara yang sangat penting. Kita tak boleh berjaya kalau semua orang hanya mencuba ubat gigi sahaja. Semua orang cuba hanya ubat gigi saja. Kita lambatlah nak berjaya sebab ubat gigi itu PV-nya rendah. Sedangkan dalam Atomy Mall ada banyak lagi produk yang bagus-bagus. Koyok bagus.
apa dia panggil, kalau orang Melayu panggil koyuk, kita panggil apa ni, patch tu, kan? Oil patch tu kan. Itu bagus. Kemudian kita lihat misalnya hemohim bagus. Jadi hemohim PV-nya tinggi. Kita lihat lagi vitamin C ada, kita ada puerti. Jadi kita cuba satu sebab antara sebab kenapa seseorang tu boleh jadi auto sales master, sebab dalam rangkaian mereka itu ramai pencinta produk. Ramai pencinta produk. Jadi oleh sebab itu produk ini adalah satu alat. Alat untuk kita ceritakan kepada orang. Contoh misalnya lah, dalam Atomy kan kita kena cerita pada orang, baru orang datang kepada kita. Kalau kita tak cerita pada orang, orang takkan datang kepada kita. Jadi oleh sebab itu, nak cerita pada orang, apa alat dia? Alatnya adalah produk. Contoh kita duduk, kita pakai beauty mist tu, kita spray muka kita kan. Duduk kita spray muka kita. Maka orang pun kata, apa tu? Itu saja kita nak. Bila dia tanya, apa tu? Bermakna dia sudah pun membuka pintu untuk kita menerangkan, oh ini adalah produk Atomy. Produk ini adalah produk yang sangat bagus, sangat berkesan dan sebagainya, dan ia membantu saya untuk menjaga kulit muka saya, contohnya. Jadi oleh itu kita boleh ada bahan yang kita boleh ceritakan, kan? Ataupun kadang-kadang kita duduk waktu minum kan, orang lain minta air kopi, air teh apa semua, kita kata minta air kosong segelas. Air panas ya. Dia pun kata air panas. Orang pun datang bawa air panas kosong. Kita buka beg kita, kita keluarkan kopi Arabica kita. Kan? Kita buka beg kita mungkin keluarkan puerti kita. Kita pun tuang dalam tu. Orang akan tanya, apa tu? Inilah dia tea, puerti. Kau lihat aku sekarang ni dah turun. Kan? Saya secara peribadi, saya turun lebih kurang, saya ingat daripada 76 kilo. Sekarang saya dah turun dah sampai kepada baru ni saya timbang 67 kilo. Kan? 76, lebih kurang 7-8 kilo lah. 7 ataupun 8 kilo saya dah turun berat badan saya dengan saya mengamalkan puerti. Jadi oleh sebab itu bila orang katakan tengok diri kita, dia tengok susut badan sekarang macam mana? Kita pun keluar daripada beg kita, inilah yang aku minum sekarang, puerti. Kan? Kemudian bila dia tanya, macam mana aku nak dapatkan puerti ni, macam mana nak dapat? Okey, kena beli, kena jadi ahli. Sebab minta maaf, saya tak menjual, tapi kena jadi ahli. Ahlinya pun percuma. Kemudian kita terus, download aplikasi ni. Lepas tu beri nama untuk daftarkan. Daftarkan dia. Masuk login member ID. Masuk password. Ini dia puerti. Kemudian masukkan dalam barcode. Kemudian apa dia? Boleh dah pergi terus kepada check out pembayaran. Puerti akan sampai ke rumah anda. Jadi itu caranya. Bila kita ada produk. Kalau kita tak ada produk, apa yang boleh kita ceritakan? Boleh cerita dengan pakai gambar-gambar saja? Boleh. Tetapi tak begitu real. Tak begitu orang kata semangat nak cerita. Sebab kita tak pernah rasa, kita tak pernah guna. Jadi kitalah merupakan orang yang menggunakan produk dulu. Baik. Yang paling penting, ini paling penting adalah apabila kita sampai kepada perkara yang kelima yang saya nak sampaikan, iaitu kita kena tunjukkan pelan pemasaran kita kepada orang lain. Kita kena faham, saya nak beritahu, kita kena faham bahawa dalam pelan pemasaran Atomy, itulah pelan pemasaran yang sangat mudah, yang sangat adil, yang sangat orang kata memberikan income yang berterusan, memberikan pendapatan yang berterusan. Kenapa? Pertama, nak bermula dengan Atomy ini bukan perlu banyak-banyak, cukup dengan pembelian yang terkumpul peribadi 10,000 PV. 10,000 PV bukan banyak. 10,000 PV ni cuma antara RM74 ke RM100 aja, lebih kurang kita dah kumpul 10,000 PV. Itu sahaja komitmen sepanjang hayat kita untuk memulakan bisnes dengan Atomy. Dan asalkan setahun sekali kita beli satu produk. Setahun sekali kena beli satu produk. Dan apabila kita beli satu produk, pertama, kita akan dapat produk, dan produk itu produk yang berkualiti pada harga yang patut. Satu, kita dah menang dah. Sebab produknya berkualiti pada harga yang patut. Pada harga yang kalau kita banding Apple dengan Apple di luar sana, harga kita lebih murah sebenarnya. Baik, satu dah menang dah. Yang kedua, kita akan dapat point. Kita dapat PV.
Iaitu kita dapat PV yang mana kalau kita membeli belah di shopping mall lain tak dapat PV, di sini kita dapat PV, point. Yang ketiga, kita dapat 30 days money back guarantee yang mana 30 hari jaminan pulangan wang ni yang memberikan kita consumer satu ketenangan fikiran, ketenangan jiwa. Maknanya tadi kalau kita beli produk kita tak suka, kita pulangkanlah balik. Kita beli skincare tiba-tiba tak sesuai dengan kulit muka kita, pulangkanlah saja balik. Kan? Jadi di Atomy ni kalau kita tengok, ya, mereka cukup menjaga pelanggan. Mereka cukup menjaga consumer. Sebab itu adalah falsafah perniagaan di Atomy. Jadi oleh sebab itu kita kena faham bila kita beli juga produk, apa lagi yang dapat? Yang ini kadang-kadang orang lupa nak bagi tahu. Dia datang dengan 12 bulan keahlian. Setiap kali kita beli produk, dia akan datang dengan 12 bulan keahlian. Bulan depan beli lagi dapat 12 bulan keahlian. Percuma keahlian itu diberikan, tak kira sama ada kita beli hemohin yang berharga RM390 atau kita hanya membeli penyental periuk yang berharga RM12. Dia tetap datang dengan 12 bulan keahlian kita. Okey? Dan yang paling penting juga kita kena faham bagaimana yang dikatakan pairing yang dikatakan grup PV. Kan, grup PV di kanan macam mana cara dikira, grup PV di kiri macam mana cara dia dikira. Kemudian pairing pada aras 300,000, pairing pada aras 700,000, 1.5 juta, pada aras 2.4 juta, 6 juta, 20 juta dan akhirnya pada aras 50 juta. Bagaimana setiap aras pairing itu akan memberikan kita skor. Jadi kita kena faham untuk ceritakan kepada orang bahawa dalam Atomy ni kita membayar bonus berdasarkan sistem skor untuk General Commission. Untuk General Commission kita berdasarkan skor dan untuk Mastership bonus dia berdasarkan profit sharing 20% yang mengikut aras-aras persen-persen yang telah ditetapkan untuk Sales Master, Diamond Master sampai Imperial Master. Tetapi untuk bonus pairing yang 44% yang nak diagihkan itu kita kena pandai cerita. Kita kena beritahu, iaitu bila berlaku pairing. Ramai orang, kita kena faham ramai orang yang biasa dengan membuat MLM yang lain, mereka paling takut dengan perkataan flushing. Mereka sangat takut dengan perkataan flushing. Sebab pada mereka yang dah biasa buat MLM, flushing maknanya apa? Flushing maknanya satu kerugian. Dia tengok banyak juta-juta, habis flush bila dah berlaku pairing. Dalam Atomy tidak begitu. Apabila berlakunya sahaja pairing, dia reset. Saya panggil reset. Kosong di kiri, kosong di kanan, reset. Sebab semua PV itu, kalau kita ada 500,000 PV, okay, 500,000 PV di kiri, 400,000 PV di kanan. Maknanya di mana kita punya pairing kita? Pada aras 300,000. Kita dapat berapa skor? Kalau kita member, kita dapat 5 skor. Kalau kita agent ke atas, kita dapat 15 skor. Bermakna kita pairing pada 300,000. Maka reset kosong-kosong. Orang akan tanya, mana 500,000 tolak 300? Baki 200 ke mana? 400,000 tolak 300. 100,000 lagi ke mana? Beritahu mereka bahawa apabila berlaku sahaja pairing, reset kosong-kosong, 500,000 dan 400,000 itu tak hilang. Mereka dimasukkan ke dalam world total PV yang akan menentukan nilai satu skor, yang akan menentukan nilai satu skor, yang kita dapat skor 5, skor 15, maka kembali semula kepada kita secara adil, secara profit sharing. Ini yang ramai tak nampak kekuatan Atomy. Dia tak boleh nak cerita pada orang. Kenapa tak boleh cerita pada orang? Sebab kita sendiri sebagai ahli yang tak faham marketing plan kita. Dah nama Sales Master tapi masih tak faham. Ada yang Diamond Master masih tak tahu nak cerita. Ada dah Sherry Rose mungkin masih nak cerita, ketar-ketar nak cerita pada orang. Kenapa? Sebab kita tak mula mencuba. Mula ceritakan dengan grup kecil kita dan insya-Allah kita boleh menguasainya. Okey? Dan yang keenam yang saya nak terkongsikan adalah kita kena sentiasa bercakap dengan konsumer dalam rangkaian kita. Okey? Kita jangan risaulah, kan? Kita jangan risau nak terangkan kepada mereka kenapa bisnes ini begitu penting kepada mereka. Kita beritahu mereka kalau dia tak masuk Atomy, dia tetap gosok gigi, kan? Tak masuk Atomy, tetap pergi kedai beli shampoo, kan? Tak masuk Atomy, tetap cuci baju, cuci pinggan mangkuk, kan? Tak masuk Atomy, tetap shampoo, kan? Jadi oleh sebab itu, kalau sebelum ini
Kalau sebelum ini, belanja-belanja yang mereka belanjakan ini menjadi perbelanjaan yang hangus. Maknanya beli hanya dapat produk. Di Atomy hanya minta kita berbelanja seperti biasa dan kita boleh mencipta peluang kepada diri kita sendiri untuk membina satu bisnes. Dengan modal berbelanja sahaja, kita boleh membina rangkaian dan kita boleh mencipta pendapatan. Dan pendapatannya bukan calang-calang. Dia memberi pendapatan daripada RM80 setiap hari sampai kepada maksimum hampir 300 skor, iaitu RM5,000. Bukan hampir, maksimum 300 skor. Sampai kepada maksimum 300 skor, lebih kurang RM5,000. Kenapa saya kata lebih kurang? Kan saya kata tadi bahawa nilai skor berbeza-beza setiap minggu mengikut berapakah world total PV dan juga world total score. Maknanya dia ada pengiraan dia. Jadi bagusnya dalam Atomy ini, kalau Atomy keuntungannya besar, kita akan dapat besar. Kalau keuntungan kecil, kita dapat kecil. Jadi oleh sebab itu, sentiasa turun naik bersama dengan syarikat. Baik. Jadi penting untuk kita lakukan itu. Dan yang perkara yang ketujuh, bila kita mula melakukan consultation. Kan? Consultation ni sebenarnya mudah saja. Kadang-kadang kita melalui telefon. Dan hari ini kita menggunakan online platform. Menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet, menggunakan macam-macam lah yang boleh kita jalankan. Terutama di musim PKP ni, buat saja untuk kita dengar. Kita dengar rintihan. Ada orang tak suka dengar masalah. Sebenarnya, kadang-kadang orang menceritakan masalah sebab dia nak kita berikan dia pandangan supaya dia dapat idea untuk mengatasi masalah dia. Biarlah kita dengar apa masalahnya dan kita cuba konsult dia apakah jalan penyelesaian terhadap masalahnya itu. Sebagai seorang ketua, ya, kita kena sentiasa mendengar. Kan? Jangan kita hanya pentingkan telefon tanya, ni sale buat tak? Sila beli barang, jadi ejen. Oh, ni sila jadi special. Orang tak suka dipaksa-paksa. Dan jangan kita amalkan budaya memaksa-maksa seperti mana kita menjalankan MLM ataupun networking yang sebelum ini. Dalam Atomy ni relax. Jangan paksa-paksa, biar dia rasa dia nak membeli di atas kehendak dia, kesedaran dia, keseronokan dia. Kan? Barulah kita membina bisnes ini menjadi sesuatu yang harmoni. Kan? Kalau tidak, kalau kita duduk paksa, orang naik meluat dengan kita. Orang tak suka kita. Tetapi bila kita tak paksa, orang akan tanya kita, hari ni apa lagi yang ada untuk dibeli ya? Apa lagi produk yang belum dicuba ya? Dan kemudian kita guide dia, konsult dia, macam mana untuk dia bercerita, macam mana dia nak membina rangkaian, macam mana dia nak follow up setiap orang yang ada dalam rangkaian dia, kan? Jadi itu adalah skill yang perlu kita perturunkan kepada mereka. Nak follow up, misalnya contohlah paling senang, orang tak kata kat saya susah nak dapat downline. Dalam contact list telefon dia ada beribu orang yang tak pernah dia hubungi. Kan? Hubungi orang yang paling dekat dulu. Jangan pergi orang yang kita kata di luar sana yang kita tak kenal. Ya? Hubungi orang yang paling dekat. Tapi kalau orang yang dekat kita menolak, kita pergi kepada orang lain. Jangan kita risau kepada penolakan sebab penolakan adalah satu perkara yang biasa dalam mana-mana bisnes. Kalau kita ikut hukum Pareto memberikan peratus. Okey, hukum Pareto memberikan peratus 80-20. 80% yang mungkin menolak, 20% yang akan menerima. 20% yang akan menerima, 80% duduk saja-saja, 20% yang akan betul-betul berusaha. Jadi itulah konsep Pareto 80-20 yang perlu kita pegang. Jadi kita tak perlu bimbang selagi ada orang nak jadi ahli Atomy, selagi ada orang yang nak mencuba produk Atomy, selagi itu carilah dan insya-Allah kita akan berjumpa. Dan kita kena bina kepercayaan dengan semua orang. Kan? Jangan sampai orang benci kita. Kita jumpa orang, kita blame dia, kita kutuk kita. Ini zaman apa? Zaman media sosial. Orang tak suka dengan kita, kita berbalah-balah
berbalas hujah kan, sampai akhirnya 1 jam masa kita habis duduk berbalas-balas hujah di media sosial, dan akhirnya apa kita dapat? Kita tak dapat apa-apa, kita buang masa, dia pun tak dapat apa-apa, kita pun tak dapat apa-apa. Sedangkan 1 jam itu kalau kita buat satu usaha untuk mempromosikan, untuk berkongsi produk dengan orang, kita dah mungkin dapat 1-2 orang prospek yang nak bersama dengan kita. Jadi jangan salahkan orang, jangan duk kecam orang, dan jangan kita duk asyik mengeluh, mengkomplain dan sebagainya. Kena banyak senyum, tegur semua orang, buat baik dengan semua orang. Orang bercakap, kita dengar, kita hormati orang, kita puji orang setiap hari. Dan insya-Allah dengan semua perkara itu, saya percaya kita berjaya jadi Auto Sales Master. Takbir, ajar, ajar, ajar.